أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ada baiknya kita mulakan pagi ini dengan sama-sama kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan istighfar kita akan membersihkan hati kita, dan apa yang kita bakal dengar pada pagi ini ataupun apa yang bakal kita bincangkan pada pagi ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya membersihkan hati kita daripada segala dosa, agar mudahnya masuknya ilmu ataupun apa juga info yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Jom kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya pengerusi serta ahli jatuhan kuasa Surau An-Nur, surau yang bercahaya. An-Nur ni cahaya, kan? Kalau kita merujuk kepada Jabal Nur, sebenarnya asal namanya adalah Jabal Hira. Sebab itu Gua Hira itu dinamakan dia Hira sebab gunung tersebut. Seumpama macam Gua Thur, kerana bukit itu adalah Bukit Thur. Okay. Jadi Gua Hira, kenapa namanya Jabal Nur? Okay. Hira bermaksud susah payah. Hira bermaksud bersungguh-sungguh, sebab Jabal Hira ni adalah bukit yang tegak macam dinding, macam dinding. Sebab itu kita nak naik Jabal Hira ni, sekarang ni ada tangga dah. Memang letih, memang penat. Tapi bukit tu pada zaman Nabi SAW sangat sukar untuk didaki. Sangat sukar untuk didaki sebab dia tegak dan memerlukan kepada tenaga, memerlukan kepada kesungguhan, dan sulit, sukar, susah. Itulah dinamakan dia sebagai Hira. Hira, Hara, Alif Hamzah, Hira. Okay. Dan dinamakan bukit itu dengan Jabal Nur. Jabal Nur, Bukit Nur, kerana cahaya Islam pertama muncul di sana. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi SAW dalam Gua Hira, dalam Gua Hira, di atas Jabal Hira, dan akhirnya ditukar kepada Jabal Nur kerana cahaya Islam pertama muncul di Jabal Hira. Jabal Hira. Jadi hari ini kita berada di Masjid An-Nur, Masjid An-Nur ataupun Surau An-Nur, Surau An-Nur. An-Nur cahaya. Mudah-mudahan cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya kemerdekaan pada pagi ini terbit daripada An-Nur, sebab hari ini hari kemerdekaan. Hari ini hari kemerdekaan, insya-Allah.
Sebelum terlambat, saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. 64 tahun dah kita merdeka. Merdeka daripada erti kata dari sudut bahasa itu, kita bebas daripada cengkaman penjajah. Kita bebas daripada cengkaman penjajah. Tapi adakah kita benar-benar bebas? Adakah kita benar-benar merdeka? Merdeka, ataupun kita masih lagi terbelenggu dengan lah mungkin sistem, mungkin kita terbelenggu dengan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Baik, itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak bawa tajuk merdekakah kita? Merdekakah kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kalau kita merujuk kepada takrifan merdeka itu dari sudut Pendeta Zakbar. Pendeta Zakbar orang yang paling hebat dari sudut ilmunya, dari sudut bahasanya, seorang cendekiawan Melayu. Dia menyebutkan bahawa merdeka sebenarnya adalah berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, dan mematikan akal dan menyekat kemajuan kepada perbuatan dan kepercayaan yang cerdik. Jadi merdeka bukan sekadar berubah, tapi merdeka adalah kita berpindah ataupun kita berubah kepada kepercayaan yang bodoh ataupun matikan akal kepada kepercayaan yang cerdik, membebaskan fikiran dan menggalakkan kemajuan. Itu maksud merdeka dari sudut pandangan Zakbar. Zakbar daripada Buya Hamka. Buya Hamka dalam kitabnya Falsafah Hidup, kemerdekaan katanya adalah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui dan waktu yang engkau rasai, apa pula kewajipan kepada orang lain. Engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap menurut kemauan hati untuk membuktikan bahawa engkau berhak, engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa dalam hatimu, asal engkau hormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayarkan kewajipan yang diminta oleh masyarakat kepada engkau. Inilah kata-kata Pendeta Zakbar dan juga Buya Hamka dalam memahami erti kemerdekaan. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak bicara tentang kita ni benar-benar merdeka tak? Kita ada belenggu sebenarnya, ada belenggu dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak merdeka. Itu pada pagi yang berbahagia insya-Allah saya akan bawakan beberapa yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Minhaj bermaksud modul ataupun program, method. Minhaj. Al-Abidin, para hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku hamba, kita kena kaji apa yang membelenggu kita. Adakah kita benar-benar merdeka? Kita benar-benar bebas? Selagi mana ada ikatan tersebut, kita tak merdeka. Jadi kita bincang apa yang mengikat kita selama ni. Apa yang mengikat kita selama ni. Disebut dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 perkara, ada 4 perkara yang menghalang seseorang itu berhijrah ataupun menghalang seorang itu merdeka, menghalang seorang itu jadi baik. Kadang-kadang kan sebut tadi oleh Pendeta Zakbar, kita berubah kepada ke arah kebaikan. Alhamdulillah kita tahun ni merdeka tak jauh dengan hijrah kita. Sambutan Ma'al Hijrah. Kemudian tak lama selepas itu kita pula menyambut Hari Kemerdekaan. Hari inilah Hari Kemerdekaan. Jadi jiwa ataupun roh, semangat hijrah tu masih kita bawa lagi dalam merdeka kali ini. Dia sangat berbeza, sangat berbeza untuk tahun-tahun yang sebelum ni. Sebab Muharram ataupun tahun baru hijrah dengan merdeka ni dia jauh biasanya, tapi tahun ni dia dekat. Mungkin tahun depan kita akan jumpa tarikh yang sama, tarikh yang sama. Sebab itu kita kena serapkan dua-dua. Kita nak merdeka dari sudut kita bebas daripada penjajah, yang kedua kita nak merdeka daripada jiwa kita ataupun daripada belenggu yang menghalang kita. Imam Al-Ghazali menggariskan pertama sekali adalah yang menyebabkan kita ni tak boleh jadi baik ataupun yang tidak memerdekakan kita adalah pertama sebab diri kita insan. Kita insan. Insan dalam bahasa Arab disebut nisyanun, ataupun berasal daripada kalimah nisyan. Nisyan maksudnya lupa. Nisyan maksudnya lupa.
Kita adalah hamba Allah yang pelupa. Kita adalah makhluk Allah yang pelupa sebenarnya. Manusia ni pelupa. Bukan orang Melayu je yang mudah lupa, ataupun orang Melayu je yang pelupa, tak. Bila namanya manusia di insan, dia ni adalah makhluk yang pelupa. Makhluk yang sering lupa. Okey, sebab itu disebut tentang kita ni adalah makhluk yang sering lupa. Kalau jin, jin ni dia berasal dari kalimah jin dengan nun. Jin dengan nun ni banyaklah terbit perkataan jannatun. Kenapa nama jannatun? Syurga. Sebab daun-daun syurga akan bertemu antara daun-daunnya sehingga menutup lantai syurga. Jadi jim dengan nun maksudnya ialah menutup, terhijab, terlindung. Jadi lantai syurga terlindung daripada cahaya matahari sebab pokok-pokoknya yang subur, jannatun. Sebab itu kalau digambarkan dalam Al-Quran perkataan kebun yang subur, kebun yang subur dalam surah Kahfi sebut kan tentang ada dua kebun yang dimiliki oleh dua orang. Jadi disebut jannatun ialah sebab subur, daun bertemu daun, pokok sebelah dengan pokok sebelah, daunnya bertemu sehingga menutup lantai bumi, dipanggil jannatun, kebun yang subur. Janin, janin dalam rahim ibunya, kerana dilindung, dijaga, terhijab dengan janin, maksudnya rahim ibunya terlindung, jadi sebagai janin. Majnun, gila. Laila Majnun. Majnun gila sebab akalnya terlindung, terhijab. Maksudnya sebab itu orang gila ni akalnya terhijab, terlindung. Sebab itu dipanggil Majnun. Dan jin sebenarnya terlindung, terhijab dari pandangan manusia, ataupun dia adalah makhluk yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itulah Allah namakan dia jin. Allah namakan dia jin. Kita insan, manusia, sebab kita ni pelupa. Itu yang kita perlu tahu. Tapi Allah SWT bukan hina kita. Bukan hina kita. Sebab Allah nak beritahu bahawa kita ni adalah seorang yang pelupa. Kalau kita seorang pelupa, kita memerlukan kepada peringatan. Kita memerlukan kepada peringatan. Jadi apa peringatan yang pertama? Sebab itu Allah tak biarkan kita terus lupa. Kalau kita tak ambil peringatan-peringatan ni, kita tak akan merdeka. Kita akan terus lalai, hayal, kita tak akan maju, kita tak akan membebaskan diri kita ni daripada belenggu-belenggu yang menyebabkan kita ni tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, sebagai alat penggera supaya kita ni tak lupa. Sebab itu kita kadang-kadang ada handphone ni, masya-Allah, ada digital planner lagi, ada kalender dalam ni. Pagi ni keluar subuh. Lepas tu kadang-kadang ada ustaz juga terajak ni. Biasa kan sebelah subuh Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad cuti je kan. Tapi kuliah subuh ni hari Selasa. Alamak, kadang-kadang kita kalau tak kita tak setting ataupun tak masukkan dalam kalender kita, dalam jadual kita terlupa. Tak cukup dengan tu, kita pasang alarm. Hari ni nak bangun awal sikit sebab ada kuliah subuh. Kalau biasa lewat sikit lah kan, lewat sikit. Allah SWT mungkin pukul 6.30 baru kita bangun untuk solat subuh kan. Yang kali ni saya memang bukan sekadar saya dah setting dalam kalender saya dah hidupkan alarm saya. Smartwatch saya pun saya hidupkan juga alarm supaya bila sedar saya tengok jam, saya ada kuliah subuh hari ni, saya ada kuliah subuh ni. Kalau kalau tak ada kuliah subuh ini, saya tengok tak apalah, sekejap lagi kan. Tu masalah kita. Kita kalau seorang yang pelupa, kita akan banyak alat penggeranya, jam lah, alarm lah. Tapi sebagai manusia, supaya kita tak mudah lupa, apa dia? Allah berikan kita Al-Quran. Ni Al-Quran. Okay? Untuk kita benar-benar merdeka, kita tak ada belenggu dengan diri kita sendiri yang sering pelupa ni. Nak berubah kepada ke arah kebaikan, bertahan seminggu je, 2 minggu, tapi kita tak berjaya betul-betul mencapai apa yang kita hajatkan, kan, ataupun apa yang kita impikan, sebab kita ni sering pelupa. Allah beri kita satu penggera yang namanya Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran, selain daripada disebut perkataan Al-Kitab, Al-Quran ini juga disebut sebagai inzar ataupun sebagai zikra, peringatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Zikra ni zikir. Zikir ni ialah ingatan. Jadi Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran supaya kita ni sering ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sebagai buku manual kita. Al-Quran sebagai buku panduan kita. Buku panduan. Sebab itu bila kita beli barang elektrik, contohnya kita beli rice cooker. Dalam rice cooker kita ni ada buku manual. Buku manual. Maksudnya disebut bila letak beras dan air jangan melepasi garisan, ada tulis dalam rice cooker kita ni maksimum. Maksimum, dia tulis maksimum kat situ. MAX kan. Sebab kalau nasi tu dah tanak, nasi tu akan membuak-buak. Jadi dia kalau lebih daripada garisan maksimum, air tu akan keluar, dan keluar mungkin terkena pada soketnya, pada plugnya, dia akan menyebabkan litar pintas, dan akhirnya baru beli semalam rice cooker kita dah hancur dah rosak dah. Dah rosak dah. Mujur dia waranti, kalau ada waranti, kalau tak ada waranti kan rosak habis terus. Sebab itu sebelum kita manusia jadi rosak, sebelum kita manusia jadi rosak, Allah dah berikan kita buku manual sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir dicipta je manusia, ada buku manual dia, iaitu Al-Quran. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Luqman, bagaimana nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, Allah nukilkan kata-kata Luqmanul Hakim itu dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sebagai peringatan, sebagai contoh pada kita. Dia kata sebut, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. Jadi pertama sekali pendidikan anak-anak adalah jangan syirikkan Allah. Kita tak kan, dulu kecil-kecil tak boleh tidurnya, diam, kat luar tu ada momok tu, kat luar tu ada hantu nanti, keluar kan. Dah ditakutkan anak-anak kita dengan hantu dan sebagainya. Sebab itu tak tahulah datang daripada mana perkataan hantu ni kan. Kalau dalam bahasa Inggeris ghost, dalam bahasa Inggeris ghost, dalam bahasa Arab mungkin syaitan, mungkin jin. Okey. Tapi Tuhan kan. Okey. Jadi hantu ni lawan dia kepada Tuhan. Kalau takut hantu, tak takut Tuhan. Takut Tuhan, tak takut hantu. Jadi sebab itu dipesan awal oleh Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. Jadi anak kita, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau syirikkan pada Allah. Kadang-kadang kita kata Allahumma salli alaihi PKP ni Allah hilang kerja, macam mana nak makan ni, itu syirik sebenarnya. Yang memberi makan bukanlah sebab kerana kerja kita, sebab kita bergaji, tak. Yang memberi kita makan adalah Allah, yang memberi kita rezeki adalah Allah. Sebab itu la tusyrik billah, benda ni besar. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Quran ni buku manual manusia, supaya kita ni jangan terus lalai, jangan terus lupa. Rujuk Al-Quran, semua ada dalam Al-Quran, semua ada dalam Al-Quran. Okay? Cuma mungkin kita tak faham, satu. Yang kedua, mungkin kita tak kuasai apa yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Masya Allah, Allah sering kata, lihatlah kepada makanan yang kamu makan. Makanan yang kita makan ni daripada mana? Daripada mana yang kita makan? Daripada Allah. Sebab turunnya hujan, buah-buahan dia subur, akhirnya berbuah dan pindah ke pinggan kita. Bila kita makan, kita ingat Allahu Akbar, Allah suburkan bumi ni dengan hujan. Tapi mulut kita kadang-kadang kalau hujan, Allah hujan lagi. Kadang-kadang kalau sebut Allah, okey lagi. Alamak, hujan pula. Baru basuh kereta, aduh, rugi sabun kita kata. Kalau basuh dekat car wash, Allah, rugi aku RM15. Baru basuh, hujan pula kan, kotor, berdebu balik kan. Ataupun para ibu baru basuh baju, baru tak sempat kering, hujan pula kan. Dia kata, alah, hujan pula. Kita marah hujan, sedangkan hujan tu adalah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kita semua. Sebab itu pertama sekali adalah untuk kita bebas daripada kita ni jadi pelupa adalah Quran. Al-Quran. Ia bukan Al-Quran sekadar kita baca, tetapi kita kena fahami maknanya. Yang kedua, alat penggera yang kedua yang Allah berikan kepada kita supaya kita ni
kita ni benar-benar beringat, kita benar-benar sedar bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus pada kita untuk memberi nasihat kepada kita, memberi amaran kepada kita, memberi berita gembira pada kita. Sebab itu Nabi ini dia nadhir, lain daripada nadhir, dia juga bashir, pemberi berita gembira. Nadhir, memberi peringatan ataupun ancaman kepada kita. Jangan buat macam ni, nanti kamu akan dicampak dalam neraka Allah. Kalau nak bebas daripada neraka Allah, kena ikut macam ni. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam sebelum kita tidur, ataupun selepas daripada solat Isyak, yang banyak masjid-masjid di Malaysia ni dah laksanakan dah, okey, pembacaan surah Al-Mulk selepas daripada solat Isyak beramai-ramai. Itu bagus, satu inisiatif yang bagus sebenarnya. Kalau kita kat rumah kita tak baca mungkin kat rumah balik nak tengok TV lah, tengok bola dan umpamanya. Tapi kalau kita masjid, stay sekejap, sekurang-kurangnya kita dapat baca. Baca. Sebab itu kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada Al-Quran setiap malam, kata Nabi SAW, dia telah ditulis sebagai orang di kalangan orang-orang yang tidak lalai. Tidak lalai. Jadi kalau kita baca 10 ayat setiap malam Al-Quran, kita dah ditulis sebagai orang-orang yang tidak lalai. Tidak lalai. Jadi kalau surah Al-Mulk, masya-Allah, surah Al-Mulk, lebih daripada 10 ayat, lebih daripada 10 ayat, kita dah terhindar daripada sebagai orang-orang yang lalai. Sebab itu duduk sebentar, duduk sebentar, ataupun kita buat khalaqah di kalangan anak-anak kita, isteri kita buat khalaqah baca surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk ayat 8 tak silap saya, takadu tamayyadu minal ghais, takadu tamayyadu minal ghais. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takadu tamayyadu minal ghais. Kata api neraka ni dia punya marah, sangat marah, saking marahnya sampai hampir pecah. Takadu tamayyadu minal ghais, hampir pecah dia marah. Idza ulqiya fiha faujun, bila dicampakkan seorang dalam neraka, api neraka ni marah sampai hampir pecah. Sa'alahum khazanatuha, berkatalah penjaga-penjaga neraka ni, alam ya'tikum nadhir, tak datang ke kepada kamu pemberi ingat, iaitu Nabi SAW, Al-Quran, dia tak datang ke? Lalu berkatalah mereka, qalu bala, ia telah datang kepada kami pemberi ingat, itu Nabi Al-Quran. Qalu bala qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami nadhir, fakadzabna, akan tetapi kami dustakan dia. Timbullah penyesalan ketika itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat seterusnya, qalu wa qalu, dan dikata lau kunna nasma'u aw naqilu, berkatalah orang yang dicampakkan dalam neraka itu, dia kata kalaulah dulu kami dengar peringatan daripada Nabi Al-Quran, kan, ma kulna min ashabis sa'ir au naqilu, kalau kami fikirkan secara mendalam, ma kunna fi ashabis sa'ir, tak jadilah kami penghuni neraka. Sebab itulah Nabi Al-Quran datang untuk memberikan peringatan pada kita supaya kita tak terus lupa, dan akhirnya kita berjaya, kita bebas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, nampak, hari ini kita bincang tentang masalah kita kat mana, solusinya apa. Yang ketiga, Allah datangkan ataupun Allah perintahkan solat kepada kita sebenarnya. Solat kepada kita. Itu disebut aqimis salata lidzikri. Dirikanlah solat untuk sentiasa mengingatiku. Kadang-kadang kita buat kerja contohnya, kita lupa Allah. Kita lupa Allah. Tapi bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan dah. Dah azan dah masuk waktu dah. Jadi kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Kita sebut Allah, ingat Allah. Kemudian sambung buat kerja, hayal, ataupun sambung main bola, hayal, tiba-tiba dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib dah, jom balik. Balik mandi, siap, angkat takbir, Allahu Akbar. Tidur malam lepas Isyak sampai subuh. Sampai subuh. Kita ingat Allah tak? Tak ada. Mimpi indah adalah, kan, mimpi indah. Tapi bila kita dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun, dah subuh dah. Jadi angkat takbir, Allahu Akbar. Sebab itu solat ini supaya kita tak terus lupa.
Dan yang keempat, tazkirah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jawatankuasa dan penyelaras surah An-Nur, fasa 2, saya tak salah. Okey, fasa 3A. Okey. Hari ini menganjurkan majlis ilmu, tazkirah. Tazkirah adalah peringatan. Kadang-kadang kita terlupa. Betul lah. Jadi bila kita diberikan peringatan, kita ingat yang diberikan peringatan. Imam Al-Ghazali kisahnya. Dia ditegur. Dia jadi orang yang hebat sebab teguran ataupun peringatan daripada perompak lah. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil qati'ut tariq. Orang yang suka rompak tengah-tengah jalan ni dipanggil qati'ut tariq. Qata'a ni potong, tarik jalan, jadi pemotong jalan ni, perompak di jalanan. Okey, suatu hari Imam Al-Ghazali dia dirompak, dan bagnya tu dibawa balik belajar, bagnya dirampas. Imam Al-Ghazali merayu pada perompak ni, tolonglah, kalau kena ambil barang berharga dalam beg aku, ambil lah, tapi tolong pulangkan kitab-kitab aku, kata dia. Tolong pulangkan kitab-kitab aku, sebab ilmu aku semua dalam kitab tu. Perompak tu kata dengan Imam Al-Ghazali, apalah kau ni, dia kata, kalau kau takut ilmu kau kena rompak, kena curi, simpan dalam hati, bukan simpan dalam kitab. Itu yang terbitnya Al-Ilmu fi sudur. Ilmu tu dalam hati, dalam dada ni. Dia kata laisa fil kutub, bukan sahaja pada kitab. Jadi kena hafal. Sebab itu Imam Ghazali selepas daripada tu, sebelum dia balik, dia akan hafal semua pelajaran dia pelajar hari ni, masukkan dalam minda dia, masukkan dalam hati dia. Jadi menjadikan dia seorang yang sangat hebat. Itulah belajar daripada Allah SWT, daripada ni. Sebab itu peringatan ni, kadang-kadang tazkirah ni bukan daripada ustaz saja. Bukan daripada ustaz, bukan daripada mufti, bukan daripada peringatan tu kadang-kadang datang daripada kawan-kawan kita. Daripada kawan-kawan kita, yang kita rasa kawan-kawan kita ni bukan siapa-siapa pun, peringatan tu. Kadang-kadang peringatan tu datang daripada anak kita. Saya pernah solat, ni sekarang ni saya dua ini Cristiano Ronaldo ni gempar lah nak balik ke Manchester United kan. Saya pernah solat, saya tak tahu anak saya time tu umur 6 tahun atau 5 tahun time tu, 5 tahun. Masih lah anak-anak kecil lagi. Bila saya pakai baju Manchester United nak solat, biasalah solat kat rumah. Solat kat rumah kita pakai baju apa yang kita pakai kan. Kita pun angkat takbir Allah. Tiba-tiba anak saya tarik baju saya. Abi. Dekat baju Abi tu ada gambar syaitan dia. Dekat baju Abi tu ada gambar syaitan. Macam Abi nak solat ada gambar syaitan. Cakap, ya Allah Ammar, terima kasih Ammar. Abi lupa lah. Kita solat ada gambar syaitan. Ada gambar syaitan. Walaupun solat kita sah, tapi bagaimana adab kita dengan Allah SWT kan. Itu peringatan pada anak kecil. Yang paling best ada satu kisah. Ada seorang ni, dia kereta dia rosak, tayar dia pancit, di betul-betul depan hospital sakit mental, hospital bahagia, hospital sakit mental. Jadi waktu dia buka tayar tu, skru tu dia letak pada penutup rim tu. Ni bukan sport rim lah, penutup rim. Bila dia pusing, dia terpijak penutup rim ni, dan semua skru tu jatuh dalam longkang. 4 skru tu jatuh dalam longkang. Jadi dia pun ambil kayu, kais dalam longkang tu, cari skru yang tadi yang jatuh dalam longkang tu. Tiba-tiba masa dia kais longkang tu beratur, yang kita panggil orang gila ataupun orang yang sakit mental tu dekat pagar semua. Tengok dia buat kais longkang tu. Tiba-tiba seorang orang gila tu kata, ataupun orang yang sakit mental ni kata, "Hai bang, mancing ke bang?" Mancing ke bang? Kan, mancing ke bang? Dia dah lah panas. Lepas tu skru hilang pula tu, tayar pancit. Dia kata stres. Dia pun marah orang gila tu. "Aku tak gila macam kau lah," dia kata. "Aku tak gila macam kau lah. Aku cari skru tayar aku hilang dalam ni. Mana ada ikan dalam longkang kecil ni. Aku bukan gila macam kau," dia kata. Lepas tu tiba-tiba keluar daripada mulut orang gila ni, kata, "Apalah abang ni, kan? Ambillah satu skru pada setiap tayar tu. Kan ada 4 tayar. Ambil satu skru tayar depan, skru tayar depan sebelah kiri pula. Satu ni pasang dulu kat yang tayar yang tak ada skru ni. Pasang 3 kan. Sana 3. Depan tu ada kedai tayar. Pergilah beli skru. Kais kat sini sampai petang takkan jumpa skru ni."
takkan jumpa skru. Lepas tu dia kata, ya Allah, siapa yang gila ni? Aku yang gila ke dia yang gila? Betul juga dia kata. Nampak itu sebab itu tazkirah ni sebenarnya bukan saja datang daripada ustaz, bukan saja datang daripada imam, tetapi mungkin kadang-kadang kita pandang orang tu rendah, tapi dialah yang memberi peringatan pada kita sebenarnya. Itulah supaya kita bebas, supaya kita tak jadi manusia yang sering lupa. Jadi ada 4 peringatan. Yang kedua, menyebabkan kita ni lalai. Kata Imam Al-Ghazali, masya-Allah 7:11 dah, masya-Allah, sempat tak kita nak bidas sempat Okey. Kata Imam Al-Ghazali, perkara yang menyebabkan kita ni tak bebas, ataupun menyebabkan kita tak berjaya, tak benar-benar kita ni merdeka, ialah sebab kita hidup atas dunia ini. Dunia ni sebenarnya berasal daripada kalimah dana'atun dan dunun. Dunun bermaksud sesuatu yang dekat dan sementara. Dana'atun sesuatu yang sifatnya hina. Jadi kalau kita kejar dunia, kita tak merdeka sebenarnya. Mungkin merdeka di dunia tapi tak merdeka di akhirat. Tak merdeka di akhirat. Sebab itu Allah sebut inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kalau kita salah terjemah ni bahaya ni. Wa inna daral akhirati, sesungguhnya negeri akhirat. Sesungguhnya negeri inna daral akhirati, sesungguhnya negeri akhirat, lahia, la itu lam benar-benar, sungguh-sungguh, benar-benar. Hiya, dia itu adalah hayawan, bukan haiwan. Hayawan ni kehidupan, sebab dia berasal dari kalimah hayun. Jadi haiwan tu juga berasal dari kalimah hayawan, sebab dia kehidupan. Jadi Allah kata sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Sebenar-benar kehidupan. Jadi kalau kita berjaya pun kat dunia ni tapi kita tak berjaya kat akhirat, yang merdeka sebenarnya adalah kita merdeka daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dapat duduk dalam syurga dengan jiwa yang tenang, dengan apa yang kita nak semua kita dapat, kan? Itu merdeka sebenarnya. Itu merdeka. Okey. Sebab itu dunia ni adalah sesuatu yang melalaikan kita juga, satu menyebabkan kita lupa dunia. Kalau kita kejar, sifatnya sementara je. Kita nak beli lah apa namanya, contohnya kita berusaha nak beli kereta, kita cari deposit kereta 10%. Kalau kita beli X70 contohnya, X70 biasa je. Kita nak beli apa BMW contohnya, BMW yang harga 300,000. Kita nak cari 10% tu 30,000, masya-Allah, berapa tahun punya kerja, berapa lama punya simpanan tu nak dapatkan 30,000 tu, kan 30,000. Tiba kita meninggal, dah habis bayar sebab kerja keras, meninggal. Isteri kita kahwin dengan orang lain dapat suami baru cuci kaki je naik kereta kita, dan dia melaram dengan kereta kita yang kita beli tadi, yang 300,000 punya kereta tadi, dia melaram dia tu. Kita yang bekerja sampai mati, dia sebab itu dunia ni sementara je. Kalau kita berusaha, dunia ni kita tinggalkan sementara je. Sebab itu kata ulama, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Nanti kalau kita dah bercucuk tanam, kita akan tuai nanti di akhirat. Sebab itu dalam pepatah Arab kata man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Kalau kita tak menanam apa-apa atas muka bumi, kita tak tuai apa. Itu sebab itu tentang dunia. Jadi bagaimana nak selamat pada dunia ni? Imam Ghazali gariskan juga 2 perkara. Yang pertama, qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Berasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kereta buruk kan, kereta buruk pun macam kancil contohnya lah, tak apalah, kancil nanan kosong, yang low speknya, yang bumper kali hitam. Bumper kali hitam. Kalau kita beli kancil dulu, nanan kosong, bumper depan kali hitam, dalam tu tak ada radio. Tak ada radio. Allahu Akbar, kan, dah tak power steering. Power hand, kan, Allah SWT. Tapi bila tempat yang susah nak parking, kita lah hero. Boleh selit kat mana-mana je. Tapi kalau kita bawa Velfire, Alphard, masya-Allah, itu kadang-kadang kalau Velfire, Alphard, kan, parking sebelah-sebelah, waktu nampak hari kosong ni, kita pun juk kita ni nak masuk parking, tiba-tiba ada kancil. Ada kancil kat
tengah-tengah. Kita pun merungut. Celaka kancil ni kan, celaka kancil ni. Kan kita dah ada kosong, kita pun lajukan sikit, takut orang ambil, sampai lah ada kancil rupanya. Kancil ni boleh parking kat mana-mana. Kan, jadi tak memerlukan space. Sebab tu kalau kita naik kereta, kita tengok orang sebelah kan, bila dekat traffic light orang sebelah tu, tengok orang naik motor, kita kata alhamdulillah, syukur aku ada kancil, walaupun kecil, anak hari ni aku tak berhujan, tak kena hujan. Tapi kesian dia, kesian orang sebelah, mamat sebelah tu, suami isteri dengan anak-anak berhujan. Kita pun kata macam mana nak tolong ni tu. Jangan tengok sebelah kanan tuan-tuan, traffic light, tengok belah kanan kereta, tengok belah kanan BMW, masya-Allah kan, BMW. Kan, macam mana orang boleh dapat BMW ni? Macam mana boleh dapat BMW ni? Tu. Jadi kita pening. Tak payah. Qanaah, berasa cukup apa. Sekarang ni macam saya kan, tak ada kereta baru, kereta dah lama dah. 10 tahun punya kereta saya pakai Tapi alhamdulillah, sekurang-kurangnya kepala saya lega. Tak payah nak bayar bulan-bulan, tak payahlah nak tunggu moratorium kan. Moratorium pun kita akan bayar. Cuma ditangguhkan je bayar. Interestnya jalan. Kemudian Allah SWT nanti tempoh pembayaran ni lanjutkan, bukan bila dapat moratorium ni kita tak perlu bayar, tak. Sebab itu kena, alhamdulillah tak ada. Sebab saya pun nak perlukan kereta buat apa. Memang awal-awal tu, masa awal PKP memang nak cari kereta baru, sebab saya kadang-kadang ceramah kat Terengganu, kadang-kadang saya ceramah dekat Johor sama merata. Kalau tak ada kereta yang kuat ni memang satu masalah. Tapi bila lockdownnya, saya cakap tak apa, saya postpone beli kereta dulu, sebab kalau ada kereta baru pun saya nak bawa jalan ke mana, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, radius 10 km je 10 km je pakai kereta Viva pun cukup lah. Saya ada Viva sebiji, pakai kereta Viva pun dah cukup dah kan, boleh parking kat mana-mana. Jam boleh selit-selit kat mana-mana kan. Itu sebenarnya qanaah, kena rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita terbelenggu, kita nak kejar dunia, kita tak bebas. Sebab itu kita rasa cukup apa yang ada, alhamdulillah. Yang kedua kata ulama adalah, kita ni meletakkan dunia ini pada tapak tangan kita, bukan pada hati kita. Letak dunia pada tapak tangan, bukan pada hati. Kalau kita meletakkan dunia ini pada hati, waktu yang kita rasa kedekut tu, waktu PKP ni ramai orang tak ada kerja, saya pinjam 1,000 boleh tak, nak bayar kereta, kotak kereta kena tarik, umpamanya contohlah ataupun saya, anak-anak isteri tak ada makan, boleh tak pinjam duit. Kita kata kalau aku bagi dia, aku nak makan apa? Aku 1,000 ni banyak ni kan. Tapi sebab itu kalau kita, maksudnya kita ni zuhud, kita meletakkan dunia itu pada tapak tangan kita, bukan pada hati, kita takkan cinta pada harta. Tak apalah, bagilah dulu, insya-Allah rezeki kita ada lain. Rezeki kita ada lain sebab itu Nabi SAW bila dia dibawakan buah timun, kemudian Nabi baru dapat hadiah daripada Bahrain berupa emas, Nabi ambil penuhkan genggaman ni, beri pada sahabat yang bawa buah timun je pada Nabi SAW sebagai balasan kepada hadiah tersebut. Kalau kita kata timun tak apa, timun letak tepi, aku emas tak apa, aku nak emas kan. Timun letak tepi. Macam kalau kita sakit lah kat hospital kan, datang orang buat apple, tak pandang buat apple tu, cuba dia hulur duit letak bawah bantal kita RM1,000, sengih senyum kita kan. Senyum kita, buah apple lah, biar yang datang tu makan. Ni ada buah apple ni, macam tak faham, aku dah sakit, buah apple tu keras kan. Lain kali kalau nak datang, bawa lah Musang King, barulah aku boleh makan lembut. Ni sakit-sakit bawa apple. Tapi kalau duit tak tolak, sebab itu kena zuhud, meletakkan dunia ini pada tapak tangan, bukan pada hati. Bukan pada hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, perkara yang menyebabkan kita ni tak bebas, tak merdeka, sebab syaitan. Syaitan itu berasal dari kalimah syaitana. Syaitana bermaksud jauh. Kenapa dinamakan syaitan? Dia adalah jin. Iaitu Allah sebut dalam surah Kahfi, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Kata Allah, tatkala kami memerintahkan kepada atau berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam.
Fasajadu, sujud semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Iblis dalam bahasa Arab penderhaka. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Sesungguhnya iblis ini adalah daripada golongan jin. Nampak jin sebab itu iblis, syaitan, jin tak dapat lihat dengan mata kasar kita. Okey, jin daripada golongan jin yang engkar tentang perintah Tuhan dia, Tuhan mereka. Jadi syaitan, iblis tu asalnya daripada jin. Kenapa dia dinamakan iblis? Iblis ni maksudnya penderhaka. Bila dia dah derhaka kepada Allah supaya sujud kepada Adam ataupun tunduk hormat pada Adam, Allah kata iblis. Iblis kau ni derhaka, penderhaka. Okey. Syaitan pula, syaitan ni adalah anak cicit daripada jin ni, anak cicit daripada iblis ni. Sebab dinamakan dia syaitan sebab Allah dah laknat dia. Kemudian Allah jauhkan daripada kasih sayang Allah. Bila Allah laknat, berarti Allah dah jauhkan daripada kasih sayang Allah. Takkan berjaya di dunia, takkan berjaya di akhirat. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tu. Jadi dinamakan dia syaitan sebab dia jauh. Sebab itu dalam Al-Quran disebut wala tattabi'u khutuwatis syayatin ataupun khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan dia jauh, bermaksud dia jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi ikut jejak langkah syaitan akan bawa kita jauh daripada rahmat Allah, akan bawa kita jauh daripada kasih sayang Allah. Sebab itu dia kata jangan solat, tak payahlah solat, buat apa solat, tak kaya pun solat ni, kan? Tu dah sikit-sikit dia kata itu. Kita pun fikir betul lah, aku solat hajat, solat kata baca surah Waqiah, baca apa, buat solat duha tak kaya-kaya pun, tak payahlah, tak kaya pun kan. Kita kata macam tu kan. Kadang-kadang ya timbul dalam benak pemikiran kita macam tu. Okey. Syaitan akan bawa kita jauh. Sedangkan kalau kita buat solat duha, kita baca surah Al-Waqiah setiap malam, kan itu mendatangkan kecintaan Allah pada kita. Nampak Jadi bagaimana kita nak selamat daripada gangguan syaitan ni? Para ulama menggariskan dua perkara sebagai solusinya. Yang pertama, kita kena sentiasa isti'azah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang rajam. Satu. Yang kedua adalah kita kena sentiasa beruduk. Sebab dengan sebab uduk tu dia menjadi perisai kepada kita, menjadi pelindung kepada kita, menjadi dia protection supaya jangan syaitan tu masuk dan membisikkan kepada kita. Kalau tengok iklan sabun mandi anak-anak tu kan, live apa tu lupa tu tahulah yang gambar pedang tu kan. Okey, kadang-kadang dia nampak, dia gambarkan ada satu perisai ni. Dia ada, bila ada virus ke, ada bakteria ke, dia pun mantul-mantul. Itulah sebenarnya uduk tu umpama macam tu. Syaitan tak boleh dekat, tak boleh masuk langsung kepada orang yang beruduk ni. Dia tak boleh nak menghasut kita. Sebab itu uduk ni adalah perisai kita. Itulah yang digariskan oleh para. Jangan sentiasa beruduk. Sentiasa beruduk. Kalau batal uduk, perbarui uduk. Kalau kita dah ada uduk, ambil lagi uduk supaya kita sentiasa beruduk, insya-Allah. Itu yang digariskan oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah nafsu. Nafsu ini sebenarnya dari sudut bahasa adalah al-ishq, asyiq. Ni asyiq. Asyiq dalam bahasa Arab ni, asyiq ni bagus sebenarnya, tapi ada tak bagusnya. Kalau unta ini, dia kalau dia dah cinta kepada tuan dia belai dia, tuan dia jaga dia kan, dia akan, kalau lari pun dia akan balik pada tuan dia. Sebab itu unta adalah binatang yang tak perlu diiklankan. Sebab kalau dia tersesat, dia akan tahu mana satu tuan dia, dia akan balik pada tuan dia. Kalau kambing lembu, ia kena iklankan. Dia tak macam unta. Unta ni dia ada sifat al-hub, dia ni cinta pada tuan dia. Al-ishq, dia asyik kepada tuan dia. Kalau tak pun dia asyik kepada pasangan dia, pasangan dia kat kandang tu. Okay, kalau tak kerana tuan, kerana pasangan dia kat kandang tu, dia asyik. Sebab itu bila dia ni tuan dia, kalau dia dah sayang pada tuan dia, letaklah barang macam mana pun dia tetap jalan, berat macam mana pun belakang dia tetap jalan. Sebab itu kalau kita ni asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berat mana pun ujian Allah, kita tetap sayang Allah. Kita tetap sayang Allah. Kita tetap positif.
Sebab ishku tu, ishku. Tapi dari sudut nafsu tu, ishku, sebab nafsu ni ada dua. Satu nafsu yang baik, satu nafsu yang tak baik. Kalau kita memiliki nafsu yang baik, nafsu yang baik, asyik kita nak buat baik. Kita bila buat baik, rasa kemanisan buat baik. Tapi kalau kita ada al-ishku yang tak baik, kita asyik nak buat tak baik. Kita rasa seronok nak buat tak baik. Kita rasa ketagih kepada dosa tersebut. Kan, tagih pada dosa. Sebab itu nafsu ni dipanggil al-ishq. Al-ishq. Bagaimana kita nak mentarbiah nafsu kita? Sebab itu tak ada cara lain yang terbaik untuk tarbiah nafsu adalah berpuasa. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita puasa Isnin Khamis. Bila datangnya puasa Ashura. Kemudian Nabi galakkan pula kita puasa Tasu'a 9. Kata ulama tak mampu buat 9, 10, kita buat 10, 11. Boleh insya-Allah. Tapi Isnin Khamis kalau boleh kita jangan tinggal, jangan tinggal. Sebab inilah cara kita nak mentarbiah nafsu. Sebab nafsu di awal penciptaan kita tahu dulu kan, bila dipanggil oleh Allah SWT sebelum dimasukkan ke jasad manusia itu Nabi Adam AS, Allah tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau? Dengan sombongnya nafsu kata, engkau dan aku wahai Allah. Tak mengaku pun Allah tu sebagai Tuhan dia. Dibakar dalam api neraka selama 100 tahun dalam riwayat, dalam kisah 100 tahun. Keluarkan balik, tanya, siapa engkau? Dia kata, engkau, aku. Sekali lagi, okey, masuk lagi dalam neraka. Kali ketiga barulah dia mengaku bahawa aku adalah hamba engkau ya Allah. Ketika itu barulah dimasukkan dalam jasad Nabi Adam AS. Nafsu ni penting tu kan. Kalau tak ada nafsu, hari ni ikut kuliah tak ada nafsu lah, malah. Malah lah kuliah subuh pagi ni, tak ada nafsu lah. Tengok ustaz pula, ustaz mana cakap ni, tak ada nafsu. Tapi oleh kerana kita nak ilmu, tu nafsu. Kita nak kebaikan. Tadi al-ishq nak kebaikan. Ada juga nafsu yang tak baik. Jadi bagaimana nak menghalang nafsu tak baik ni? Kita kena tarbiah nafsu kita supaya kita jadi nafsu yang baik, yang akan mengajak kita selalu kepada ke arah kebaikan. Kita perasan tak dalam bulan Ramadan nafsu kita jadi macam ni? InsyaAllah nafsu makan kita dapat kawal. Okay? Lagi nafsu apa? Nafsu apa lagi? Nafsu nak buat dosa, tak boleh. Ni bulan Ramadan ni, kita puasa ni, nampak? Nak mengumpat, tak boleh, nampak? Sebab itu kita berpuasa adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita mendidik nafsu kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan diwakili oleh Allah SWT sekalian, ada 4 perkara. Yang pertama, insan lupa, tak nak lupa. Ada 4 yang Allah beri kepada kita: Al-Quran, Nabi, yang seterusnya solat dan tazkirah, peringatan. Yang kedua yang menghalang kita tak merdeka ni, merdeka jiwa, tak berjaya nanti, bebas daripada api neraka, sebab kita dunia. Jadi nak selamat pada dunia, 2 yang digariskan. Pertama, kena qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, kena letak dunia ni pada tapak tangan, bukan pada hati. Okay? Yang kita kena kejar akhirat sebenarnya. Kehidupan yang sebenar adalah di akhirat. Okay? Yang ketiga, syaitan, yang menghalang kita untuk kita berhijrah jadi baik. Syaitan akan bawa kita masuk dalam neraka Allah untuk jadi teman dia. Kita tak bebas nanti daripada neraka. Jadi bagaimana nak selamat daripada syaitan? Pertama, isti'azah, selalu minta lindung pada Allah SWT. Yang kedua adalah Allah SWT, kita sentiasa beruduk supaya syaitan tak boleh nak mempengaruhi kita. Dan yang terakhir, nafsu. Nafsu ni adalah al-ishku, suatu yang mengasyikkan, menghayalkan. Sebab itu kalau kita ada nafsu yang tak baik, kita akan asyik nak buat baik. Rasa seronok nak buat tak baik kalau kita nafsu tak baik lah. Tapi kalau kita ada nafsu yang baik, kita asyik nak buat baik je. Nampak kita kena tarbiah nafsu. Cara yang terbaik untuk tarbiah nafsu adalah berpuasa. Jadi kalau kita berjaya daripada 4 halangan ni, diri kita sebagai seorang pelupa, kita alhamdulillah kita sentiasa beringat pada Allah SWT. Dunia ni tempat kita mencari amalan untuk sebagai bekalan ke akhirat. Sebab itu dalam surah Sajadah pun disebut, dia kata farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami atas muka bumi ni, kami nak beramal soleh. Nampak? Jadi kalau kita beramal atas dunia ni, insya-Allah kita akan selamat. Yang seterusnya, yang ketiga adalah kita berjaya daripada bisikan syaitan. Yang keempat, kita berjaya daripada belenggu nafsu kita.
Jadi kita adalah orang yang merdeka jiwa. Merdeka jiwa, bukan sekadar mereka daripada penjajah, tetapi semua-semua ni yang menjajah kita, kita bebas, kita jadi berbebas. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan yang dimati oleh Allah SWT. 7.30 dah pun, kan? Yang baik daripada Allah SWT. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Kalau rindu lagi nak jumpa, insyaAllah setiap hari Rabu pukul 10 pagi dengan Radio Akim. Dengan Radio Akim. Kalau Negeri Sembilan berapa? 102.7 102.7. Hari ni apa? Selasa, esok esok pukul 10 pagi saya bicara tentang rasional, hikmah di sebalik setiap amalan sunnah Nabi SAW, dan ulangannya setiap hari Ahad pukul 2 petang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bukan sekadar berakhir di sini. Kalau ada rezeki nanti kita boleh berkuliah secara fizikal, dan kita boleh lagi berkuliah secara online macam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Selamat Hari Merdeka.